Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pengurusi majlis, hormati Ustia daripada SPAK, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu pada hari ini, hari yang pertama dalam bulan dalam tahun hijrah, dalam tahun hijrah, 1 Muharram pada tahun ini, pada hari ini 1445 hijrah. Tentang perempuan yang dimati Allah, bila disebut tentang hijrah ni kan, tentang 1 Muharram ni, tentang hijrah ni, kalau ikutkan umur kita kan, umur kita berdasarkan kepada tahun hijrah, umur kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah berapa lama tambah ni? Makin kurang rasanya Ustaz. Lebih kurang 2 tahun bertambah. Bertambah 2 tahun. Makin kurang ke makin tambah? Kurang. Makin bertambah. Makin lama makin kurang. Tak, maksud saya gini, kalau dibandingkan tahun hijrah dengan tahun Masihi, kalau umur kita dalam tahun Masihi 50 tahun, tahun hijrah ni berapa tahun? 52 tahun. 2 tahun lebih kurang, Ustaz ya. Dia akan Tambah 2 tahun. bertambah. Bertambahnya dia punya 100 tahun tambah 3 tahun. Maksudnya kalau 100 tahun Masihi, kan, dia bertambah 3 tahun hijrah. Mana 100 tahun Masihi bersamaan dengan 103 tahun hijrah. Kalau katakan orang dia berumur 50 tahun, bererti dalam tahun hijrah, dia berusia 51 tahun setengah. 51 tahun setengah. Sebab 100 tahun, dia akan tambah 3 tahun. Maknanya kalau ikutkan tahun hijrah kita ni, umur kita makin tua lah. Umur kita makin bertambah. Jadi itulah masalah, kita kata masa yang tidak meninggalkan kita lah kan. Jadi tahun hijrah, beza tahun hijrah dengan tahun Masihi lebih kurang dalam 10 hari pada setiap tahun. Tahun hijrah 355 hari, tahun Masihi 365 hari. Jadi kita nak ikut kalender mana ni tuan-tuan? Nak ikut kalender Masihi ke nak ikut kalender hijrah? Hijrah. Nak ikut kalender Masihi ataupun nak ikut kalender hijrah? Ada orang kata kena ikut kalender Masihi. Hari-hari kita guna kalender Masihi. Ada orang kata, Ustaz, kalender Masihi ni bukan kalender Islam. Kita guna kalender Islam lah Ustaz. Kan? Kenapa kita guna kalender Islam? Sebab kan Nabi tu hijrah. Kan Nabi tu berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan kita ni orang Islam kena ikutlah kalender hijrah. Tapi hari-hari dia guna hari-hari, dia tak guna pun kalender hijrah. Dia guna kalender Masihi. Jadi Ustaz. Guna kalender hijrah. Guna kalender hijrah. Okey, iyalah. Cuma saya nak jelaskan bahawa sama ada kalender hijrah ataupun kalender Masihi, kedua-dua jenis kalender ini kalender yang diterima. Dalam Islam kita terima dua-dua kalender. Sebab kalender hijrah, kalender berteraskan kepada peredaran bulan. Kalender Masihi, kalender berasaskan kepada perjalanan matahari.
bulan dan matahari ini adalah ciptaan Allah Ta'ala yang digunakan untuk kegunaan manusia, dan antara lain kegunaannya ialah untuk mengukur, membuat ukuran, membuat kiraan. Itu antara tujuan adanya bulan, matahari ni. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Walladhi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu adada sinina wal hisab. Saya telefon. Kalau tak saya tunjukkan ayat. Ayat apa nanti saya bagi nanti ayat. Ayat berapa yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala yang menjadikan matahari yang menerangi, bulan yang mempunyai cahaya, dan Allah Ta'ala tetapkan ada dia punya orbitnya, dia punya tempat turun dia, supaya lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu tahu bilangan tahun dan membuat kiraan. Jadi bila kita sebut tahun ni, sama ada tahun Masihi ataupun tahun Hijrah, kedua-duanya kita terima dan kita pakai kedua-duanya kerana kedua-duanya itu disandarkan pengiraannya kepada nature, kepada alam. Alam ni dia milik semua. Milik kita orang Islam, milik orang bukan Islam. Orang Islam nak guna laut, nak guna matahari, nak guna bulan, nak guna angin, nak guna sungai, nak guna nature lah. Gunalah. Seperti mana orang Islam guna, seperti mana orang bukan Islam guna. Cumanya dia punya kelahiran tahun itu dilahirnya daripada dicipta oleh orang Islam, kan. Hijrah ni dicipta oleh orang Islam, disandarkan kepada hijrah Nabi. Bukanlah juga tahun ini wujud pada zaman Nabi. Zaman Nabi belum ada tahun lagi. Tak wujud lagi tahun pada zaman Nabi. Zaman selepas itu, zaman Sayyidina Umar, baru adanya kiraan tahun. Begitu juga dengan tahun Masihi. Tahun Masihi ini bukanlah dinisbahkan kepada, bukanlah dicipta oleh Nabi Isa alaihissalam, tetapi dinisbahkan tahun itu kepada Nabi Isa. Sebab itu dipanggil dengan Masih. Masihi itu Al-Masih. Sebelum ini, tahun Masihi ini dia tak panggil dengan tahun Masihi, dipanggil dengan Georgia Calendar. Georgia Calendar. Kemudian tahun Islam ni dipanggil dengan tahun bulan. Apakah mereka dan tahun Cina ada dipanggil dengan Lunar Calendar. Itu sikit sebanyaklah tentang tahun. Dan alhamdulillah kita berada pada tahun 1445 Masihi, 45 Hijrah pada hari ini. Sikit lagi tuan-tuan, berkaitan dengan tahun ini dan masa ini. Masa ini dia subjektif. Subjektif. Tahun bumi ni, cerita tentang tahun pula hari ni kan, kita tak sepatutnya tadabbur, daripada saya preamble sikit hari ni pasal 1 Muharram hari ni kita cerita tentang tahun. Tahun ini tuan-tuan puan-puan, dia pengiraannya berdasarkan kepada bumi mengelilingi matahari, dan ataupun bulan mengelilingi bumi, maka dapatlah kiraannya. Dengan kata lain, planet lain, lainlah kiraan dia. Planet lain, lainlah kiraan dia. Sebab putaran dia, putaran mengelilingi matahari itu mungkin lebih laju daripada bumi, ataupun mungkin putaran yang lebih jauh daripada bumi. Jadi kita ni satu kali pusing 365 hari, disebabkan pusing satu, bumi tu berputar satu, bumi bergerak satu, berputar satu. Jadi mungkin ada orang yang mengambil dia punya pusingannya jauh. Planet lain mungkin ada yang planet yang pusingannya jauh, dan ada planet yang pusingannya dekat dengan matahari. Jadi masing-masing, masa masing-masing berbeza mengikut keadaan masing-masing lah. Macam tadi juga, kan, putaran bumi dengan matahari
putaran bumi dengan bulan dia tak sama kan. Dia punya jarak dia yang diukur 10 hari berbeza. Tapi kalau planet lain mungkin lebih lama dan juga mungkin lebih dekat sebab perjalanan tu mungkin berbeza. Di akhirat nanti lagilah berbeza. Di akhirat nanti lagilah berbeza. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, satu hari di sisi Tuhan bersamaan 1000 tahun kita. Ayat yang kelima dalam surah As-Sajdah. Ayat yang kelima dalam surah As-Sajdah. Inna yawman inda rabbika inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bagaikan 1000 tahun seperti mana yang kamu kira. Dalam surah Sajdah dia punya ayatnya fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari bagaikan 1000 tahun. Oh, hari akhirat lain masa dia. Sebab ukuran masa dia tak ikut ukuran matahari dah. Dia tak ikut ukuran matahari, dia ada ukuran lain. Ukuran bulan, kita ukuran bulan, hari kita 355 hari. Ukuran matahari lain. Mungkin ada planet lain, ada planet pengiraannya lain, di akhirat mungkin planetnya lain, kiraannya lain. Jadi ni masa ni subjektif, mengikut cara dan alat mengukurnya. Kita bila menggunakan ukuran tahun berasaskan kepada matahari, umur kita mungkinlah 50 tahun dan mengikut ukuran bulan mungkinlah 51 tahun setengah. Kalau ikutkan ukuran akhirat kan, satu hari 1000 tahun, kalau kita baru berusia 50 tahun masalahnya, baru memang tak sampai sehari lah. Baru berapa jam je. Masalahnya di akhirat nanti ukurannya berapa jam untuk satu hari. Itu pun wallahu alam, kita tak tahu dan kita menggunakan kiraan jam. Itu pun berbezalah. Mengikut hari di akhirat pun kita tak tahu dan hari dunia ni kita ada 24 jam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya nak bagi satu soalan nanti, tuan-tuan boleh jawab kat bawah. Kenapa kita punya kiraan jam kita 60 bukan 100? Kenapa kiraan jam kita 60 bukan 100? Siapa boleh jawab? Dia tulis kat bawah. Dia tulis kat ruang komen. Saya ulang lagi, kenapa kita punya hari ataupun jam kita ukurannya asaskan kepada 60 minit kan, 1 jam. Kenapa 60? Kenapa tak 100? Itu nanti tuan-tuan cari jawapannya. Nanti kalau sempat, siapa yang ada tahu jawapan boleh jawab dalam ruang komen di bawah. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, satu lagi lah sebelum saya pergi ke surah Al-Ikhlas ni, penting saya rasa untuk saya sebutkan dalam awal tahun hijrah ni ialah sahabat-sahabat Nabi berhijrah kan. Sahabat-sahabat Nabi berhijrah, hijrah ini bukan isunya pindah. Bukan isunya pindah. Tetapi hijrah ni isunya menjaga agama. Hijrah ni bukan isu pindah. Bukan masalah pindah. Tapi masalah jaga agama. Bukan masalah pindah maksud saya untuk jadi kaya. Ada orang sebut kita kena berhijrah untuk jadi kaya. Berhijrah untuk jadi pandai. Berhijrah untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi hijrah yang ada dalam Islam ini ialah topik asal dia untuk jaga agama. Kalau terpaksa miskin, apalah nak buat macam mana, sebab agama ni yang perlu untuk dijaga. Mungkin orang kata ekstrim lah pandangan ini kan. Takkanlah kita nak hijrah daripada kaya kepada miskin. Takkanlah kita nak hijrah daripada maju kepada mundur. Dia bukan masalah maju kepada mundur ataupun kaya kepada miskin.
tetapi topik asalnya ialah jaga agama. That the main point yang ada dalam soal hijrah. Jadi daripada sinilah huraikan perkara ini, ya, kuliah ke, tazkirah ke, apa ke, huraikan topik ini supaya dia menjadi teras kepada kefahaman kita tentang hijrah. Contohnya sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi, banyak duit dia, kaya dia di Mekah, asal daripada orang Rom kan, dia berhijrah sampai ke Mekah. Di Mekah dia ikut Nabi kita Muhammad masuk Islam, nak berhijrah. Orang Arab Quraisy kata, kamu Suhaib, kamu jangan hijrah, kamu tak boleh berhijrah, harta-harta kamu ni kamu mesti tinggalkan. Suhaib kata, kalau kamu halang aku daripada hijrah sebab kamu nak tenang aku punya harta, kamu ambillah harta aku. Kan? Berhijrahlah Suhaib ni daripada Mekah ke Madinah. Kan? Miskinlah dia. Kan? Daripada dia banyak harta. Orang berhijrah harta pun mana boleh bawa banyak-banyak pun. Kan? Dan mereka halang Suhaib daripada bawa harta-harta yang dia ada, yang ditinggalkan diparaitlah di kalangan dia. Kan? Okay. Kemudian berhijrah Suhaib ke Madinah. Kan? Daripada kaya jadi miskin. Bukan masalah miskin itu, tetapi topik utamanya perintah Rasul jaga agama, kena hijrah. Isunya jaga agama. Hijrah itu adalah wasilah. Mus'ab bin Umair contoh yang kedua. Nah, Mus'ab bin Umair, seorang yang anak orang kaya, duduk di bawah, ditatang oleh maknya, kaya dia. Dan bagi duit, bagi kereta, bagi rumah, gitulah kalau nak dinisbahkan sekarang lah. Kemewahan yang ada pada Suhaib, masuk Islam, mak dia halau daripada rumah. Dan ikut Rasulullah. Kemudian berhijrah. Rasulullah hantar Mus'ab ini sebelum orang Islam berhijrah, Nabi hantar. Selepas peperangan Aqabah, Nabi hantar Mus'ab pergi ke Madinah. Dia mendakwah orang Madinah, ramailah yang masuk Islam. Kan? Dan ceritanya Mus'ab selepas daripada itu dalam peperangan Uhud ataupun dalam peperangan Badar, dia mati syahid lah si Mus'ab ini. Mati syahid, kisah Mus'ab ini, tuan-tuan pun biasa dengar lah kisah sahabat yang bila mati, kan, bila dia meninggal, dia punya kain dia tak cukup untuk menutup jenazahnya. Tutup kaki nampak muka, tutup muka nampak kaki. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Kaya dulu, berhijrah, miskin. Bila meninggal, kain kapan pun tak cukup. Jadi kan, hijrah ni bukan soal kita berhijrah daripada kaya kepada miskin. Dulu kita duduk di Perak, saya orang Perak, datang ke Kuala Lumpur ni berhijrah, kan, cari makan dekat Kuala Lumpur ni masalahnya. Ada yang lain daripada Kedah, daripada mana Kuala Lumpur. Bukan itulah hijrahnya dalam agama. Hijrah agama ni kan ialah hijrah berusaha untuk mengangkat agama, kan, berusaha untuk mengukuhkan agama, maka itulah hijrah. Ya. Itulah daripada situlah maka matan itulah, maka dia punya kaedah itulah, tafsirlah, maka berilah huraian dan sebagainya, memahami konteks hijrah ni untuk jaga agama. Supaya kadang-kadang kita dengarlah ucapan ke kuliah dan sebagainya, kan, kita mesti berhijrah daripada kaya, daripada miskin kepada kaya. Iyalah, kan, tapi dalam agama ni hijrah yang sebenar ialah mereka yang dapat menjaga agama, kan, dan dapat berubah daripada baik kepada yang lebih baik, hijrah daripada buruk, kan, dalam agamanya kepada yang lebih kuat pegangan agamanya, daripada kufur kepada Islam, daripada sesat kepada kebenaran. Itu yang ada dalam hijrah yang terdapat dalam agama. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dapat dia jawab jawapan tadi? Dalam surah As-Sajdah. Puan Isum,
Okey, sajdah ayat yang kelima. Rujukan satu hari fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Nanti buka surah sajdah ayat 5. Ada terdapat rujukan itu. Okey, kemudian 60 sistem digunakan Tamuddun Mesir dan Babylon. Okey, tapi sebab kenapa dipilih 60, kenapa tak dipilih lain, itu belum ada jawapan lagi. Adakah arti Tamuddun Mesir asalnya dari kaum Nasrani? Berkaitan dengan kepercayaan mereka Trinity God. Ini kena panjang lah pula cerita tentang apa nama ni, tentang tahun ni. Bukan? Tak kuliah kita hari ni dah. Macam mana, nak cerita tentang tahun ke ataupun nak kita tadabbur hari ni? Boleh sikit saya cerita tentang tahun. Tadabbur lah Ustaz. Okey, tadabbur . Okey. Seterusnya, okey, kita masuk tadabbur . Surah Al-Ikhlas. Surah ini surah yang berkisar tentang tauhid. Tetapi dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Surah tauhid tetapi dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Kalau kita lihat sepanjang surah ini, dia banyak cerita tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad, Allah Ta'ala lah tempat manusia bergantung, manusia minta perlindungan. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada mereka yang sebanding, yang serupa dengan Tuhan. Surah ini sebelum surah ini diturunkan, orang kafir Quraisy dia tanya kepada Nabi kita Muhammad. Dia kata, sif lana rabbaka, kamu ceritalah, sifatkan Tuhan kamu. Bagi tahu Tuhan kamu ni Muhammad apa mana, dia kata. Daripada kayu ke, daripada batu ke, daripada apa ke yang diperbuat Tuhan kamu. Dia ingat Tuhan ni macam Tuhan dia. Tak? Macam Tuhan dia, buat daripada batu, buat daripada kayu, diukir, itu bayangan orang Arab Quraisy pada masa itu cerita tentang Tuhan. Okey. Kemudian turunlah ayat ini. Kan? Ada yang kata ditanya oleh Arab Quraisy, ada yang kata oleh orang Yahudi tanya. Tapi kan, dia menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan yang ditanya oleh orang Arab Quraisy. Tapi menariknya, kan, bila dilihat surah ini, namanya Ikhlas. Bukan namanya surah Tauhid. Sepatutnya kita kata cerita tentang Tauhid lah. Tetapi tidak. Bukanlah bermakna menolak intipati Tauhid yang terdapat dalam surah ini. Tetapi ada penjelasannya, nanti kita bagi tahu bahawa Tauhid ini ialah mensucikan hati, dan ikhlas itu adalah muncak kepada kesucian hati yang terdapat dalam Islam. Sebab itu surah Tauhid tapi nama Ikhlas. Sebab pentingnya nama Ikhlas ni dalam Tauhid. Kalau dalam Tauhid itu tak ikhlas, maknanya masih riya, masih syirik khafi, masih lagi tak suci, maka tidak betul-betul mencapai tahap yang tertinggi dalam Tauhid. Itu sebab kenapalah dinamakan surah ni dengan surah Al-Ikhlas. Jadi dalam surah ini, di samping tujuan kita lihat secara zahirnya menjelaskan
tentang zat dan sifat Allah Ta'ala, kan, Allah Ta'ala itu esa dan sebagainya. Di samping itu dijelaskan tentang secara tak langsung berkaitan dengan ikhlas, maka perbincangan tentang ikhlas dalam surah ini ialah perbincangan yang cukup rapat, dan di situlah dipanggil dengan tujuan surah ini. Dipanggil matlamat kepada surah ini, maqasid kepada surah ini, ataupun tujuan kepada surah ini. Jadi kita tahu tentang fungsi dan tentang tujuan. Apa fungsi, apa beza fungsi? Contohlah, contoh pintu rumah kita, kan, apa tujuan pintu, kan? Mana fungsi pintu ni nak tutup rumah, tetapi tujuan lebih penting daripada itu ialah untuk jaga keselamatan. Kan? Memanglah pintu ni tujuan dia nak tutup daripada orang masuk, daripada binatang masuk, daripada orang yang tak tentu masuk. Tapi lebih penting daripada itu ialah pintu itu gunanya untuk menjaga keselamatan rumah. Gitulah tauhid ini, kan, ceritanya tentang beriman kepada, cerita tentang zat Tuhan, sifat Allah Ta'ala, tetapi lebih penting daripada itu ialah nak bawa manusia ni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Sebelum saya bincang lanjut tentang tentang zat Allah Ta'ala, sifat dan juga sebagainya, dalam perbincangan ketuhanan ini ada dua perkara. Ada dua perkara. Satu bincang kewujudan Allah, satu bincang keesaan Allah. Dua-dua ni berkait rapat tetapi berbeza. Berkait rapat tetapi berbeza dia punya perbincangannya. Apa contohnya? Macam rumah lah, kan, atap dengan tiang berbeza, kan. Nak buat rumah mesti ada atap, mesti ada tiang kat bawah, kan, kalau rumah tinggi lah ataupun lantai. Jadi mana ada rumah kalau tak ada tiang, kalau tak ada lantai? Macam mana nak ada rumah kalau tak ada atap? Jadi kedua-duanya berkait rapat tetapi perbincangannya berbeza. Berbincangan tentang kewujudan Allah Ta'ala, kita bincang membuktikan wujud ataupun tidak. Pembuktian kewujudan. Bincang kewujudan Allah Ta'ala ni bukan bincang nak tengok Tuhan, tetapi bincang tentang bukti kewujudan Tuhan. Apa dia? Kewujudan Tuhan, perbincangan ialah tentang bukti-bukti kewujudan Allah Ta'ala. Bukti daripada mana? Bukti daripada Quran, bukti daripada bukti daripada logik, bukti daripada sains. Ada tiga bukti untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Satu daripada ayat Quran, hadis, itu yang pertama. Yang kedua, bukti logik. Apa bukti logik? Kalau Allah Ta'ala ada, kan, kalau bumi ni ada, mesti ada pencipta. Ni logik. Kita guna logik. Yang ketiga ialah pembuktian menerusi sains. Untuk bukti kewujudan Tuhan. Dengan sains ini, contohnya alam ni diciptakan cantiknya, kan, ada nampak cipta bumi, matahari, bintang, siapa yang jadi? Ini semua inna fi khalqis samawati wal ard, pada kerjaan langit dan bumi, untuk membuktikan tanda-tanda kepada kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, perbincangan tentang keesaan Allah Ta'ala. Keesaan Allah Ta'ala ni ada tiga perbincangan dekat sini. Yang pertama tentang zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat kita, makhluk. Perbuatan sifat Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk, tak sama dengan sifat makhluk, dan keesaan dalam perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Kewujudan, perbincangan tentang bukti. Keesaan tentang Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Okay.
keesaan perbincangannya tak sama tentang zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Memang Allah Ta'ala itu ada, tapi ada Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Memang Allah Ta'ala melihat, tapi melihat Allah Ta'ala tak sama dengan melihat kita. Keesaan Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan kita. Perbuatan zat Allah Ta'ala, zat kewujudannya, zat ni kita tak sama dengan Tuhan. Kenapa dalam Islam ni tekankan tentang tak sama ni? Pentinglah Islam bincang keesaan, bincang tentang tak sama dengan makhluk. Kenapa? Sebab kita tak nengok Tuhan. Bila tak nengok Tuhan, mana nak tahu sama tak sama? Kita bincang kewujudan Tuhan, bincang tentang bukti. Kita bukan bincang wujudnya Tuhan, nampaknya Tuhan, tak. Kita bincang bukti kewujudan Tuhan. Sebab kat dunia ni kita tak menengok Tuhan. Kita bincang tentang bukti. Okey, kita yakin, kita terima tentang bukti tadilah Allah Ta'ala ni. Buktinya ayat Quran ada, logik pun betul, kan? Dan apa satu lagi, sains pun kita terima. Okey, tu. Yang seterusnya, dah ada bukti-bukti tadi, kita terima Allah Ta'ala ni ada. Bila Allah Ta'ala ni ada, kita terima, kita bincang pula keesaan Allah Ta'ala, kehebatan dia, kan? Tak samanya Tuhan dengan kita. Jadi ni perbincangan tentang keesaan supaya manusia ni tak boleh nak bayang tentang Tuhan. Kenapa tak boleh bayang tentang Tuhan? Sebab tak tengok macam mana manusia nak, kan, nak wujudkan patung, nak wujudkan, tak boleh, kan? Dan tak dibenarkan dalam agama sebab kita tak tengok. Bila tak tengok, tak betul bayangan manusia, ilustrasi yang ada pada manusia itu tak betul. Maka Allah Ta'ala Islam tak membenarkan perkara berkenaan. Jadi sebab tu ditanya orang kafir Quraisynya, sifatkan Tuhan kamu wahai Muhammad, rupanya macam mana. Tuhan pun ceritalah, qul huwallahu ahad. Ini semua ayat yang berkaitan dengan keesaan Tuhan. Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala tempat bergantung, kan? Maknanya tempat bergantung ni maksudnya Allah Ta'ala itu esa, Allah Ta'ala. Keesaan ini maknanya tak sama dengan makhluk. As-Samad, tempat manusia bergantung, kan? Kehebatan Allah Ta'ala. Lam yalid, Allah Ta'ala ni tak serupa dengan manusia, ada beranak-beranak tak ada, kan? Walam yakulahu, tak ada serupa. Ini perbincangan tentang keesaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni esa ni bahasa Melayu, kan? Esa ni bahasa Melayu. Nak terjemah bahasa Melayu pun dah tak habis, itulah dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab disebut wahdaniyah. Wahdaniyah. Kan salah satu daripada sifat 20 adalah sifat yang ke-6 kot. Wujud, qidam, baqa, hawadis, qiyamul nafsi, wahdaniyah yang ke-6. Keesaan Allah SWT. Okey. Itu yang pertama, part yang pertama sebelum kita bincang pasal ikhlas. Okay. Kemudian part yang kedua, selepas kita meyakini kebenaran dan keesaan Allah Ta'ala ini, macam mana nak terjemahkan kepercayaan itu kepada amalan. Jadi tak guna percaya sahaja kalau tak beramal. Nothing. Dia mesti percaya, barulah beramal, barulah sampai ikhlas, barulah ya. Kalau sekadar percaya je tak buat, tak jadi. Tak jadi. Dia mesti percaya dan mesti buat. Percaya, tuan-tuan, pasal tak perkataan percaya ni? Dia falsafah sikit. Bagi ni, kalau kita macam tahu dia mesti falsafah sikit. Percaya ni benda yang kita tak nampak, baru kita percaya. Betul tak, tuan-tuan? Kalau nampak, percaya ke tak percaya? Dah nampak dah. Depan saya ni komputer. Saya nak percaya apa lagi sebab dah betul-betul lah komputer depan saya. Saya dah tahu, saya dah tengok, saya dah nampak. Tapi kalau tak nampak, saya percaya nanti kalau kan, percaya ni benda yang tak nampak. Oh, percaya.
Kalau dah nampak, apa nak percaya dah? Sebab dah nampak dah. Dia level mula percaya, mula tak tahu, percaya, kemudian tahu dan nampak. Nampak depan saya ni ada komputer. Saya tak percaya apa dah. Dah nak percaya apa lagi? Dah betul-betul lah. Depan saya ada komputer. Gitu. Kalau percaya, kan, benda yang kita tak nampak. Saya percaya hujan lah sikit lagi ni. Kan? Tak hujan lagi. Kan? Nampak tanda-tanda macam nak hujan dah ni. Macam percaya nak hujan ni. Contohnya kan. Jadi itu percaya. Benda yang kita tak nampak lagi, tak wujud, tapi tak nampak depan mata. Tapi kalau dah nampak depan mata, dah kita tahu, dah kita itu tak panggil dengan percaya dah, sebab benda tu dah. Jadi inilah yang nak diuji dalam agama. Inilah yang diuji dalam agama. Diuji apa? Diuji percaya yang kau percaya itu betul-betul tak dapat diterjemahkan dalam amalan. Itu tak betul-betul tak yang kau percaya ni betul tak kau orang percaya? Percaya tak ada kebangkitan semula? Semua rukun iman yang 6 ni, semua ni benda yang gaib lah ke? Allah Ta'ala kita gaib, tak nampak. Gaib ni bukan benda tu tak ada. Kadang-kadang orang salah faham. Benda gaib ni bukan benda tu tak ada, tapi tak nampak. Tapi tak nampak. Benda gaib, benda tak nampak. Macam kita lah kan. Tuan-tuan nampak tak dia punya kuman dekat depan ni? Depan komputer ke, depan telefon ke, ataupun ke mana, nampak tak kuman? Tak nampak. Gaib. Ada ke tak ada? Ada lah. Benda-benda yang hama-hama, yang kecil-kecil ni kan. Ada ke tak ada? Ada. Macam mana tahu? Kan? Ada lah. Buat teleskop kan. Buat kantar teleskop, nampak lah benda-benda tu. Kan? Jadi, bukan benda tu tak ada. Ada tapi tak nampak. Benda itulah yang kita percaya. Benda tu ada. Dan percaya itu tak ada gunanya percaya kalau kita tak bertindak dengan amalan. Jadi dia kena beramal. Amal itulah yang menjadi intipati kepada percayalah. Dah kau percaya hujan nak turun, kain ada kau jemur kain, tahu hujan, bukan tahu, percaya betul lah, dah nampak dah hitam ni kan. Tapi biar je kain basah. Jadi apa benda, macam mana kau punya percaya? Kan? Jadi itulah bahasanya. Tahu, bukan tahu, percaya. Dia bukan tahu akan berlakunya azab dalam kubur, soalan dalam kubur. Bukan dia tahu, dia percaya. Tahu lain. Tahu ni dia tahu dan dia merasainya dan dia menengoknya, baru dia tahu. Tapi kalau dia punya percaya benda tu tak nampak dan kita percaya benda ni akan berlaku. Kita percaya tentang hari akhirat. Percaya tentang kebangkitan semula, percaya tentang soalan dalam kubur. Maka di atas kepercayaan itulah yang kita beramal ni. Di atas kepercayaan dapat pahala. Bila baca Quran ni dapat pahala. Kita beramal, kita baca Quran dapat pahala. Dapat pahala itulah yang akhirnya kita beramal di atas kepercayaan itu dan kita diberikan pahala. Mengukur itu yang diukur dengan ikhlas. Barulah cerita tentang ikhlas. Tahu tak? Itu kaitan di antara percaya, kan, amal dan akhirnya ikhlas. Ikhlas itulah nak mengukur sejauh mana kepercayaan yang kita ada itu benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diikuti dengan amalan. Contoh yang saya bagi ialah kalau orang ni percaya kepada mak dia, kan, percaya kepada ayah ni, dia punya contoh yang saya sudah bagi, dia percaya kepada ayah dia. Ayah dia ni seorang yang ini ada ayah dia, kan? Tapi bila cakap pasal ayah dia minta apa benda dia tak buat. Dia ngaku ayah. Contohlah kan, ada seorang ayah. Seorang ayah ni ayah dia suruhlah dia pergi ambil barang ke, ataupun dia buatlah apa-apa kan, katakan selipat kain ke, ataupun ambil baju ke contohnya. Dia tak nak buat. Dia tak nak buat. Tapi dia ngaku ni ayah ni. Ni ayah dia. Bin pun sekian, saya bin Muhammad Ali, saya pun bin. Dia tahu bin ni ayah saya. Tapi ayah dia suruh buat benda dia, kalau orang kata haram dia tak buat. Maknanya dia tak buat pun apa yang ayah dia suruh.
Jadi apa guna kau mengaku sebagai ayah, kau tak buat. Kan? Kau mengaku dia sebagai ayah, ayah minta macam kau tak nak buat. Apa guna kau mengaku ayah. Kan? Jadi itulah bagaimana kita nak terjemahkan daripada percaya kepada amal, sebab percaya benda itu tak nampak. Tetapi kita membuktikan kepercayaan itu dengan amalan, dan amalan itu akan benar-benar menjadi amalan yang diterima oleh Tuhan sekiranya kita lakukan amalan itu dengan ikhlas. Okey, jelas tak dia punya ceritanya kan, from belief to action. Daripada percaya kepada amal. Bukan sekadar percaya tetapi kepada amal. Okey. Nak kena ada 4 kena. Kena apa pula Ustaz? Kena ni, dia kena ada 4 perkara ni, kan? Nak beramal ni, bila percaya apa semua ni, kan? Dia mesti ada 4 perkara. Yang pertama, kena buat. Yang kedua, kena tahan. Yang ketiga, paksa. Yang keempat, kena ulang. Kena ulang. Benda ni kena buat. Nak buktikan kepercayaan tadi, mestilah kena buat. Kalau tak kena buat, macam mana, kan? Mesti kena buat. Dah kena buat, kenalah tahan. Kenalah tahan. Ada teori macam-macam teori pun tuan-tuan, kalau tak buat, tak guna. Pergi kursus masak. Kursus masak buat kek. Dengan siapa kau kursus? Dengan Chef Wan. Berapa bayar? Saya bayar 3,000 bayar nak buat kursus, nak buat kek. Berapa hari? 3 hari, 3,000 bayar. Tuan-tuan. Balik tak buat. Tak guna. Pergi 10 hari pun, 20 hari pun, khusus dengan malaikat sekalipun, kalau balik tak buat tak jadi. Dia mesti kena buat. Bila buat, kena tahan. Tahan ni, kena sabar. Kena tahan emosi, kena kuatkan diri. Orang kata, orang kutuk, cabaran diri, cabaran dalaman. Nah, ada kawan-kawan pun kata ada isteri akan kata begini, suami akan kata begini, ajakan pun mana kena tahan. Kalau tak tahan, tak jadi. Tak tahan, habis gitu je. Kena paksa. Kan? Apa-apa benda ni dia kena paksa. Paksa ni maksudnya nak bangun sembahyang subuh. Allah lah, berat lah kan. Paksa juga diri. Kerahkan diri. Kadang-kadang orang tak suka istilah paksa ni. Kenapa paksa orang? Kita ni kena kerah, kena paksa. Kan? Bukan sekadar paksa orang. Paksa diri sendiri. Paksa. Kita paksa. Nak baca Quran malah ke? Paksa juga. Kena paksa. Bila paksa, baru kita akan ulang. Kena ulang. Dia bukan sekali. Banyak kali, baru dia akan menjadi amalan, dan amalan tu barulah menjadi ikhlas. Okay. Jadi benda ni kena ada rutin. Memang dia punya saya sebut 4 perkara kemestian untuk nak menterjemahkan daripada percaya from belief to action. So we have 4 items I have to do, kan, yang kita perlu buat supaya kita dapat, kan, hasilkan sesuatu amalan itu yang diikuti dengan keikhlasan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi, kan, bila kita sebut tentang ikhlas ini, kan, dia mengambil masa yang lama supaya dia boleh menjadi ikhlas. Dia mengambil masa yang lama, bukan sekejap-sekejap. Tuan-tuan ikuti kelas kuliah Spark ni dah berapa lama? Yang boleh dengar ni, ada 113 orang ni, kan, yang dalam ni, 113 orang ni, yang boleh istiqamah dalam kuliah ni, baru hari ni ke baru dengar kuliah? Ataupun baru minggu sudah baru dengar? Bukan. Saya fikir dah lama. Dah lama dah join kuliah. Sebelum ni mungkin join kuliah kat masjid, dekat surau, baca Quran. Tuan-tuan
Semayang subuh, semayang sunat qabliyah subuh, baru dah berapa lama tuan-tuan dah buat? Tuan baca Quran ni baca Quran dalam sepak dah berapa lama? Kalau tak sebelum sepak ni pun dah berapa lama dah baca? Semayang berjamaah dia masih dah berapa lama dah kita buat? Yang konsisten itu dia memang mengambil masa. Walaupun sikit sekalipun. Contohnya semayang qabliyah, sunat qabliyah subuh, ataupun semayang qabliyah maghrib, ataupun apa-apa semayang sunat kan. Sunat. Bukan baru tahun ni kan, bukan baru minggu ni kan. Dah 10 tahun dah kita buat, dah 20 tahun dah kita buat, baru menjadi amal tersebut menjadi sebati. Ada tak empat-empat elemen ni? Kena buat. Ada tak kena tahan? Kena tahan. Kalau tak tahan memang 2 hari je lah. Kan? Kena paksa. Kita mula kena paksa. Kan? Dia tak jadi. Kena ulang. Bukan sekali, banyak kali. Bila dah benda ni berulang-ulang, akhirnya menjadi sebati. Dan menjadi sebati, dan menjadi darah daging, dan akhirnya kita buat perkara berkenaan sama ada orang tak ada, suka ataupun tak suka, kita buat. Inilah intipati yang penting daripada amalan yang kita cuba terjemahkan daripada percaya kepada ikhlas. Nak terjemahkan itulah yang memerlukan kepada kesungguhan dan dipanggil dengan mujahadah. Mujahadah. Okey, tuan-tuan dan puan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi. Boleh tak ni? Boleh tak? Okey, sikit lagi. Ikhlas ini intinya keyakinan, inti keyakinan dan amalan. Ikhlas inti keyakinan dan amalan. Ikhlas ini adalah intipati daripada keyakinan dan kepercayaan tadi dan amalan. Jadi kalau ikutkan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, perbincangan tentang ikhlas ini dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Sekejap, 5 minit. Kalau bincang tentang tauhid, akidah, dibincangkan dalam ilmu akidah. Kan? Kedua-dua ni saling melengkapi antara satu sama lain. Jangan orang ingat bahawa ni ngaji tasawuf, tak ada kaitan dengan akidah. Ni ngaji akidah, tak ada kaitan dengan tasawuf. Tak, dia berkait ni. Yang diagram yang saya buat tadi. Tauhid, fiqh, tasawuf ni dia bersekali sebenarnya dalam satu ilmu Islam. Dia satu ilmu je. Percaya kan, tetapi dia perlu kepada keikhlasan. Keikhlasan itulah intipati daripada kepercayaan. Tapi dari sudut disiplin ilmu, orang belajar ilmu tasawuf ni, orang belajar ikhlas dalam ilmu tasawuf. Orang belajar amal dalam ilmu fiqh. Orang belajar percaya, kepercayaan ni orang belajar dalam ilmu tauhid. Sebenarnya semua ni sekali belaka. Tauhid, fiqh ni ilmu asas dan Islam. Tak berpisah. Tapi atas dasar disiplin ilmu ni kita asing-asingkan perbincangan itu. Sebab apa asing? Sebab mudahlah nak faham. Cara nak buat atap dengan cara buat lantai tak sama. Atap ni kita kena gantung. Lantai kat bawah je. Tak sama. Atap ni kan orang tua-tua buat rumah dulu kan kena ada rabungnya kan. Kena ada lintangnya, kayu lintang kan. Jadi kena ada orang masa saya budak-budak dulu buat rumah apa semua orang yang rabung lah, kayu yang macam tu. Ada walaupun rumah tapi dia punya disiplin nak buat atap dengan lantai ni dia tak sama, tapi hakikatnya sama. Sebab itu kita kena belajar tauhid, kita kena belajar fiqh, kita kena tahu tasawuf, kita kena tahu. Yang lebih penting daripada itu ialah akal kita ni kan, sel otak kita mesti bersambung. Sekarang ni sebut sel otak ni bersambung.
Sel otak bersambung ialah supaya kita berkait antara satu sama lain. Supaya janganlah kita fikir tauhid je. Fikir fiqh je. Jangan fikir tasawuf je. No. Dia mesti berkait antara satu sama lain. Sel otak kita kena bersambung. Bersambung antara sama lain. Dia berkait. Sebab itu dalam agama kita ni, tuan-tuan puan-puan, ustaz ni, kita ni kelas hari-hari kan ustaz? Tuan-tuan, hari-hari kelas kan? Kelas pagi lah, kelas duha lah, kuliah zuhur lah, kuliah maghrib lah, kuliah isya lah, subuh lah, macam-macam kuliah ada. Agama lain ada tak kuliah hari-hari macam ini? Agama lain kat gereja ke, dekat kuil Hindu ke, dekat mana, ada tak kuliah hari-hari macam kita ni? Kelas hari-hari macam kita orang Islam kan. Islam ni kat universiti ada fakulti Islam, ada universiti Islam. Universiti Hindu ada tak universiti Hindu? Universiti Buddha ada tak universiti Buddha? Belajar tentang Buddha tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tak ada kan. Agama Kristian pun tak ada, yang Islam je kan. Yang Islam je. Tahun 1 saya belajar kat Mesir dulu lah, Al-Azhar dulu. Tahun 1 belajar fiqh ibadat, muamalat, tahun 2 muamalat, tahun 3 munakat, tahun 4 jinayat. Tahun 1 tu pula akan ada fiqh perbandingan mazhab, tahun 1 perbandingan mazhab, tahun 2 macam-macam semua. Kan? Saya fikir agama lain mana ada macam ni. Kan? Agama Hindu tak ada. Kan? Di sekolah agama pun tak ada. Kan? Agama Buddha, sekolah agama mana ada. Kan? Agama Kristian mana ada sekolah agama. Kita ada sekolah agama. Kan? Sekolah agama ada silibus dia banyak benda. Jadi bila kita belajar banyak benda, kita kena ada sel otak kita bersambung supaya mengait-ngaitkan semua perkara ini, sebab dia adalah rumah. Dia adalah rumah. Dan rumah ni ada atap, ada pintu, ada ni berkait. Dan inilah tuan-tuan, bila kita belajar, kita akan dapat benda ni. Kalau kita baca buku seorang-seorang, kadang-kadang dia tak dapat mengait-ngaitkan tu, tak dapat. Jadi itulah tujuan bila kita ada kuliah-kuliah yang seperti ini. Okey, saya rasa itu saja kod yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ingat 4 kena. Kena serin telinga pun ada dulu. Saya pun kena serin juga kena telinga. Kan? Kena serin, kena marah. Kan? Tu kena paksa lah. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah ada second part dalam surah Al-Ikhlas ni. Saya akan cerita tentang ikhlas. Tentang ikhlas apa semua, insyaAllah pada minggu depan insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya? Kalau ada silakan sebelum kita ni. Soalan tadi tak jawab lagi tadi. Ada apa-apa? Any question? Kalau ada apa-apa nak tanya? Rasanya semua dah jelas dah tak ada soalan tu. Semua diam. Okey, jazakallahu khairan Fadil Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas sedia berkongsi ilmu tadabbur surah Al-Ikhlas ini. Dan semoga ini sedikit memberikan sedikit sebanyak kefahaman manfaat kita semua pada pagi ini bagi mengambil ibrah darinya. Dan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu kelas sebab kita Al-Quran ini. Dan semoga Allah SWT kurniakan keberkatan rezeki dan umur bagi kita semua. Dan insyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dalam ilmu ini. Ada sambungan lagi Ustaz ya? Ada satu part lagi. Part yang kedua. Ada lagi part yang untuk kita sama lagi, tak habis lagi Ustaz ya, untuk tadabbur surah Al-Ikhlas ini. InsyaAllah kita akan ada sambungan lagi ya. Dan mohon maaf jika ada kekhilafan daripada saya sepanjang mengenai kalam ilmu ini. Dan Ustaz bagi menangguhkan majlis ilmu ini, dipersilakan Ustaz untuk tutup dengan tasbih kafarah dan surah Rasul. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama. Jumpa lagi. Terima kasih Pak Dan Imam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi ya pada pukul 8 malam dan pukul 9.50 ada lagi dua slot majlis ilmu kita, sesi bacaan 3 surah dan doa dan juga dosa tentang kitab dosa-dosa besar, pengajian berkitab kitab Al-Kabair. Terima kasih semua, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Pak Inon. Terima kasih.